Aku telah mempunyai 4 ekor makhluk gegasi yang sentiasa berkawal untuk melindungiku. Aku juga diiringi oleh seekor jin yang bertindak sebagai pendampingku sepanjang masa. Aku kebal dengan kuasa dari alam gaib. Tiada sesiapa pun yang mampu untuk mendatangkan kecederaan atau kesusahan kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Voice Over Charu Chapters. Hari ini saya akan sambung kisah dari Ahmad Akhlaqan yang bertajuk Jalan Pulang Part 3. Semoga anda terhibur. Sebelum kita mulakan, kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Aku kini berada di dalam bilikku. Tiada lagi Arazab dan 2 ekor pembantunya. Mereka hilang dan gaib sesudah menghantar aku pulang. Tiada lagi Raja Azazil yang duduk bersebelahan denganku. Aku teringat akan kata-katanya tadi. Allah itu Tuhan yang satu. Adakah dia itu Tuhan yang pernah aku sembah sebelum ini? Sebagai seorang guardian, aku bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan pergerakan komuniti ini daripada ancaman luar. Berikut adalah struktur organisasi kepada kelangsungan komuniti kami. Organisasi Kebajikan Antarabangsa IWO, Grand Master Lord GML, Community. Organisasi Kebajikan Antarabangsa IWO diwakili oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan yang rata-ratanya milik pertubuhan antarabangsa. Ia dinaungi oleh golongan kenamaan dan golongan korporat. Ia lebih kepada kerja-kerja amal dan kebajikan kepada masyarakat. Sumber dana yang diterima daripada syarikat-syarikat korporat antarabangsa akan diagihkan pula kepada Grand Master Lodge GML. Daripada situlah komuniti yang berada di bawah kuasa GML dapat berkembang dan meneruskan kesinambungannya. Terdapat 2 komuniti berbeza di bawah bidang kuasa GML, iaitu A. Community Free Thinker. Aras pertama, ahli bawahan yang berfahaman etis, berdoktrin iblis dan anti agama Islam dan Kristian. Aras 2, ahli pertengahan yang faham akan sistem hidup iblis, golongan berfikiran luas, golongan profesional dan golongan yang melindungi, golongan nasionalis. Aras ketiga, ahli kelas atasan seperti golongan kenamaan, VVIP dan ahli korporat yang berkhidmat di dalam GML dan IWO. B. Komuniti nasionalis, pejuang hak asasi dan kemanusiaan, penentang sistem perlembagaan dan sistem syariah. 2 komuniti ini mempunyai agenda yang sama, iaitu untuk menyelewengkan pegangan agama umat Islam. Komuniti kami, iaitu Komuniti Free Thinker, bersifat lebih radikal. Kami mempengaruhi minda manusia seawal peringkat remaja sehinggalah ke peringkat dewasa melalui konsep penjajahan minda. Manakala komuniti nasionalis pula dikepalai oleh aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak serta tuntutan kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan kebebasan orientasi seksual. Seperti yang telah diterangkan di dalam kisah yang lepas, aku bermula sebagai seorang ahli biasa. Atas inisiatif dan kerja keras di dalam merekrut ahli-ahli baru, aku dinaikkan pangkat kepada seorang guardian. Taat setia kepada komuniti dan kepada gerakan komuniti free thinker yang lain telah membawaku lebih jauh ke dalam sistem iblis. Aku didedahkan dan diajar bahawa hanya iblis yang layak disembah oleh kami semua. Setiap agama yang wujud di dunia ini adalah konsep hidup dongeng semata-mata. Suatu masa nanti akan muncul seorang pahlawan yang akan membantras segala penipuan di dalam dunia ini pada akhir zaman nanti, iaitu Dajjal Al-Masih. Kami adalah bala tentera kepadanya apabila dia memunculkan dirinya nanti.
Kami pernah diserbu dan berulang kali ditangkap oleh pihak polis dan Jabatan Agama Islam, tetapi dibebaskan semula kerana pengaruh daripada golongan kenamaan. Memang sudah menjadi lumrah kehidupan apabila hanya ikan bilis yang menjadi mangsa, manakala jurung-jurung besar bebas berkeliaran. Aku bermula daripada aras pertama, iaitu sebagai ahli biasa. Kemudiannya dilantik sebagai guardian. Melihat kepada kesungguhanku yang tidak putus dan tidak berbelah bahagi dalam mengekalkan momentum dan memperluaskan kuasa komuniti kami, pihak GML telah menaikkan arasku daripada aras pertama kepada aras kedua dan pangkatku juga dinaikkan kepada chief manager. Aku sudah memiliki komuniti sendiri. Aku yang berkuasa sepenuhnya bagi setiap kejadian dan perjalanan komuniti ini. Ketika itu, Paduka Ifrit masih berada di Takut Lama dan pangkatnya adalah jauh lebih rendah daripadaku. Dia masih lagi memegang jawatan sebagai seorang godfather. Pergerakan komuniti kami adalah terancang, terperinci, tersusun dan sukar untuk dibantras kerana mendapat sokongan kuat daripada golongan elit dan kenamaan. Aku bukan lagi seorang ahli biasa yang bercelak di mata, tidak lagi berambut panjang mengurai dan jauh sekali mengenakan pakaian gelap dan aksesori ganas untuk diperagakan kepada golongan awam. Aku telah berubah menjadi seorang manusia yang profesional. Penampilan fizikalku adalah seperti orang biasa dan kemas. Aku belajar bergaul dan bercampur dengan golongan-golongan cerdik pandai dan golongan profesional. Mereka juga sepertiku, berdoktrinkan iblis. Di luar, mereka disanjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat di atas kejayaan dan pencapaian mereka. Tetapi apabila berkumpul bersama-sama, kami semua adalah sama. Kami adalah tentera kecil kepada iblis. Untuk lebih dikenali dan dihormati oleh golongan-golongan elit dan kenamaan, aku mula menyusun strategi baru untuk mencantikkan lagi portfolio pencapaianku, iaitu dengan mengibliskan seorang manusia seawal bayi lagi. Aku mengarahkan orang-orang bawahanku untuk mencari gadis-gadis yang hamil anak di luar nikah tanpa mengira bangsa dan agama. Komuniti kami akan memberikan layanan kelas pertama kepada mereka. Wang dan tempat perlindungan akan disediakan kepada mereka seselesa mungkin. Tetapi semua itu bukan datang secara percuma. Semuanya bersyarat. Anak luar nikah yang dilahirkan itu akan diserahkan kepada kami sejurus sahaja ia dilahirkan. Segala urusan perundangan telah dimeterai sebelum gadis-gadis itu bersetuju dengan tawaran kami. Anak-anak yang dilahirkan itu akan mempunyai ibu bapa daripada golongan yang bukan beragama Islam atau Kristian. Mereka adalah golongan penentang agama yang juga berdaftar sebagai ahli di dalam IWO dan GML. Hasil daripada usaha itu, ramai golongan atas yang mula membuka mata dan menyedari akan kewujudanku. Namaku semakin dikenali oleh golongan elit dan korporat. Atas usahaku itu, aku mampu membeli sebuah apartmen mewah di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ketika aku baru saja berusia 25 tahun. Wang gaji yang besar ditambah pula dengan allowance dan bonus daripada pihak IWO memampukan aku untuk melabur di dalam bidang hartanah secara kecil-kecilan. Aku hidup mewah semewah-mewahnya. Duitku tidak pernah kering. Perempuan silih berganti hadir di dalam hidupku. Aku mula berkuasa. Tiada sempadan untuk ku bertemu dengan sesiapa sahaja, waima kerabat diraja ataupun selebriti terkenal. Ramai yang menyedari akan perubahan yang berlaku padaku. Kawan-kawan dan kenalan yang pernah mengecam dan menghinaku akibat tunggang langgang ketika di zaman universiti dahulu mula merapatkan diri untuk menumpang kesenanganku. Mereka sanggup menjadi anjing peliharaanku semata-mata kerana wang. Kerana wang, aku mampu menguasai manusia. Aku memiliki kuasa, pangkat dan wang kerana usahaku yang kuat dan restu daripada si Raja Iblis, iaitu Yang Maha Mulia Raja Azazel. Walaupun hidupku mewah, aku tidak pernah merasa erti kebahagiaan. Aku tidak pernah puas. Kadang-kala aku merasa bosan dan begitu kosong. Kosong yang tidak dapat aku huraikan dengan kata-kata. Aku telah mempunyai 4 ekor makhluk gegasi yang sentiasa berkawal untuk melindungiku. Aku juga diiringi oleh seekor jin yang bertindak sebagai pendampingku sepanjang masa. Aku kebal dengan kuasa dari alam gaib. Tiada sesiapa pun yang mampu untuk mendatangkan kecederaan atau kesusahan kepadaku. Pernah terjadi di mana beberapa orang manusia yang penuh dengan hasad dengki cuba untuk mengenakan sihir dengan niat untuk menjatuhkanku. Tetapi semuanya dapat ditangkis dengan mudah oleh pendampingku. Secara keseluruhan,
kelurahan, aku mempunyai 5 ekor jin yang menjaga keselamatan, menaikkan kegerunan dan ketakutan kepada lawan, menaikkan seri wajah dan sebagai perisai kebal bagi tujuan keselamatan. Aku dapat mengetahui dengan lebih awal sekiranya terdapat sesiapa yang ingin mendatangkan kesusahan kepadaku. Aku juga mampu mendatangkan kesusahan kepada sesiapa yang berbuat jahat padaku dengan mudah. Sesuatu yang tidak patut berlaku dan melampaui norma seorang manusia adalah mempunyai ikatan perhubungan perkahwinan dengan bangsa jin. Akibat nafsuku yang terlalu kuat, aku telah menjalinkan hubungan terlarang dengan mereka. Aku telah berkahwin dengan seekor jin betina daripada bangsa Ifrit dan mempunyai anak haram campuran seramai 6 orang. Ya, anak campuran di antara benih seorang manusia dan seekor jin, 2 jantan dan 4 betina. Mereka berada di dalam jagaan isteriku. Aku menjadi bertambah kuat dan berpengaruh. Sekiranya aku memerlukan bantuan, aku hanya perlu membayangkan wajah mereka dan mereka akan muncul dalam tempoh sekelip mata saja. Kesemua anakku wujud secara gaib. Hanya aku saja yang mampu melihat dan berhubung dengan mereka. Isteriku itu berkulit putih, bermata sepet seperti orang Korea, bermata hijau, berhidung sedikit mancung dan berasal daripada Indonesia. Anak-anakku pula lebih cenderung berwajah sepertiku. Mereka cepat belajar dan pintar. Wajah mereka juga agak comel. Arazab tahu bahawa aku telah mempunyai keluarga dari kalangan jin Ifrit dan dia telah melaporkan perbuatanku itu kepada si Raja Iblis, Raja Azazil. Aku telah diculik dan ditahan untuk beberapa ketika di istana tersebut. Hari ini kamu di dalam genggaman kami. Sebentar lagi kau akan aku persembahkan kepada Yang Maha Mulia. Arazab, mengapa kau bawa aku kemari? Kenapa kau tahanku di dalam bilik ini, di sebelah mereka semua? Soalku lembut ketika melihat suasana di dalam bilik kurungan yang bersebelahan dengan bilik yang menempatkan makhluk-makhluk puaka itu. Ini arahan. Arahan daripada siapa? Yang Maha Mulia. Atmosfera dan suasana suram di dalam bilik tersebut sangat tidak menyenangkan perasaanku. Aku menyeru pendamping setiaku untuk hadir ke situ, tetapi malangnya dia tidak kelihatan. Pada tanggapanku, dia tidak dapat masuk ke kawasan istana berkenaan kerana dikawal ketat oleh pengawal-pengawal istana yang memang ramai jumlahnya. Arazab beberapa kali mendengus. Dia tidak bersuara ataupun bergerak. Hatiku berdebar. Penantian adalah suatu penyiksaan. Jarum jam di tangan bergerak dengan begitu lambat. Seminit dirasakan seperti setengah jam. Raungan daripada makhluk-makhluk yang berada di bilik kurungan sebelah begitu meruntunkan hatiku. Ada yang merayu supaya dilepaskan, ada teriakan yang memohon ampun kepada Raja Azazil, dan ada yang menangis akibat tidak tertanggung dengan kesakitan akibat diseksa. Sungguh, aku tidak faham mengapa mereka semua dikurung sedemikian rupa. Arazab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Sekiranya soalan itu kena pada dasarnya, aku akan menjawabnya. Sekiranya tidak, maka tiadalah jawapannya. Mengapa mereka semua dikurung di situ? Maksudku, mereka semua yang berada di bilik sebelah ini. Mereka meminta untuk dilepaskan. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka semua? Kamu tidak tahu? Ya sahabat, mereka tidak melaksanakan perintah yang diamanahkan daripada Yang Maha Mulia. Wajar mereka menerima hukuman di situ. Adakah mereka semua berbangsa iblis seperti kamu? Ya, tetapi mereka melanggar perintah. Perintah apa? Kali ini aku mendekati dirinya. Bahang panas di badannya boleh dirasai dari jarak beberapa kaki sahaja. Sebelum ini suhu badannya adalah normal, tetapi pada kali ini cukup terasa akan bahang panasnya itu. Kenapa badanmu begitu panas, Arazab? Api di dalam salur uratku menggelegak. Menggelegak? Itu kamu tidak perlu tahu. Baiklah Arazab, tadi kamu katakan mereka semua melanggar perintah. Perintah apa sebenarnya? Perintah untuk melakukan kekacauan terhadap golongan mukmin dan golongan bertakwa. Golongan apakah itu? Pendukung dan pengikut-pengikut setia ajaran Muhammad. Ketika Arazab menyebut nama itu, jantungku berdegup dengan begitu kuat dan kencang. Peluh berjurai membasahi pakaianku dan dada terasa begitu sempit. Aku seolah-olah sedang mengalami serangan jantung. Aku terjatuh rebah. Arazab hanya mentertawakanku di situ. Aku dapat membayangkan bahawa ajalku sudah tiba ketika itu. Kepalaku pula berasa seperti hendak meletup, dan ketika itu terdengar sekali lagi namaku disebut dengan kuat. Ahmad Akhlaqan Ibni Adam. Ahmad Akhlaqan Ibni Adam.
Ahmad akhlakan ibni Adam. Tubuhku kembali ke keadaan normal. Tiada lagi sakit akibat serangan jantung ataupun kesakitan di dalam kepala. Ar-Razzaq menadahkan tangannya seperti berdoa, lalu menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan sambil terkumat kamit membaca doa. Doa yang tidak ku ketahui maknanya. Akhlakan. Ayuh. Yang Maha Mulia ingin ketemu denganmu sekarang. Tanganku direntap dengan kuat. Kami keluar daripada bilik kurungan itu dan aku dipapah naik ke atas kuda hitam yang setia menunggunya di luar bilik kurungan itu. Ar-Razzaq, kenapa setiap kali namaku disebut, kamu akan menadah tangan dan badanmu digoyangkan sebegitu rupa? Ini sudah kali kedua semenjak pertemuan yang lepas. Kami semua sedang mengaminkan doa yang dibaca oleh Yang Maha Mulia. Maksud kamu, doa tentang apa? Kesejahteraan untuk Baitul Iblis, kerajaan iblis, kehidupan kami dan kesejahteraan ke atas Yang Maha Mulia. Oh, begitu. Aku terus dibawa naik ke tingkat 7, iaitu tingkat di mana Raja Azazil bersemayam di atas tahtanya. Tiada lagi protokol larangan seperti yang dialami oleh kami seperti sebelumnya. Kali ini, aku berjalan sendiri ke singgahsananya. Tirai penghadang dinaikkan. Raja Azazil duduk di kerusinya dengan penuh berdaulat. Aku menundukkan tubuhku ke depan sebagai tanda hormat kepadanya. Ahmad akhlakan ibni Adam. Tahukah kamu mengapa beta panggil kamu menghadap pada hari ini? Tidak, tuanku. Kamu tahu kamu sudah melakukan kesalahan. Tidak, tuanku. Kesalahan apakah yang dilakukan olehku? Pergaulanmu dan persetubuhanmu dengan makhluk Allah yang bukan sekutu denganku. Ketika itu, aku terbayangkan wajah isteriku yang juga jin daripada bangsa lain. Aku bimbangkan keselamatannya dan anak-anakku. Jujur, aku cukup bimbang. Tetapi di manakah terletaknya kesalahan itu, tuanku? Mereka bukan iblis, bukan dari asal keturunanku, bukan dari nasab kami yang lebih mulia. Aku tersentak apabila hidungnya mengeluarkan asap hitam yang tebal, ditambah pula dengan hentakan tongkatnya di atas lantai mamar itu. Maafkanku, tuanku. Sekiranya aku tahu, aku tidak akan sesekali melakukan perbuatan terkutuk itu. Sekarang bagaimana Ahmad akhlakan ibni Adam? Aku tidak mengerti, tuanku. Isterimu dan anak-anakmu harus dilepaskan. Tapi tuanku, mereka adalah keluargaku. Tolong jangan buat begini padaku, tuanku. Ketika itu, air mataku sudah bercucuran dan aku seperti hilang akal. Aku mencium kakinya dan berulang kali bersujud di hadapannya. Dengan satu syarat. Katakan saja, tuanku. Sanggup aku lakukan demi mereka semua. Engkau juga harus menggauli wanita daripada keturunan kami. Anak-anak yang dilahirkan nanti harus diserahkan kepadaku. Mereka akan menjadi baka keturunanku yang mutlak. Aku setuju, tuanku. Ar-Razzaq, panggilkan anak betina kepada tabuta sekarang. Perintah dijunjung, Yang Maha Mulia. Ar-Razzaq berlalu pergi. Tak lama kemudian, dia membawa seorang wanita yang tak kurang jelitanya ke hadapan kami. Engkau, anak betina kepada tabuta, akan kupersuamikan dengan anak keturunan Adam ini. Setuju? Setuju, Yang Maha Mulia. Lembut suaranya menjawab soalan itu. Wajahnya juga lembut seperti sehelai kain sutera yang ditiup angin. Engkau, Ahmad akhlakan ibni Adam, akan kuperisterikan dengan anak keturunanku daripada Bani Qudrah kepadamu sekarang. Setuju? Setuju, tuanku. Bermula daripada saat itu, wanita itu, iaitu iblis betina yang dipanggil Qarina, telah sah menjadi isteri keduaku. Mengikut adat istiadat dunia iblis, aku terpaksa membawa pulang Qarina bersamaku kerana dia telah menjadi isteriku yang sah. Berat hatiku kerana aku sebenarnya telah berkeluarga dan hidupku menjadi tidak tentu arah akibat perkahwinan kedua ini. Qarina melayaniku sama seperti isteriku yang pertama. Isteri pertamaku, iaitu Suraya, telah mengetahui tentang perkahwinanku itu. Tercetus satu pergaduhan besar di antara mereka berdua. Pergaduhan yang sangat dahsyat di mana mereka mempamerkan kuasa dan kekuatan yang tersendiri. Aku terpaksa menggunakan khidmat pendampingku untuk meleraikan pergaduhan itu. Aku telah meletakkan beberapa syarat kepada Qarina sekiranya dia ingin hidup bersama dengan kami. Salah satu daripada syarat tersebut adalah untuk hidup aman sebagai sebuah keluarga bersamaku. Dia seakan-akan tidak mempedulikan syarat tersebut. Jadual masa untuk bersama dengan mereka juga telah dibahagikan secara sama rata olehku.
aku. Untuk beberapa ketika kami semua hidup aman dan tenteram. Ada juga masanya pergaduhan tercetus, tetapi aku sudah pandai bermain rentak dengan mereka berdua. Hasil daripada pergaulanku dengan Karina, kami telah mendapat 2 ekor anak kacukan iblis dan manusia. Kedua-duanya adalah jantan, seperti yang telah dijanjikan pada Raja Azazel. Aku terpaksa menyerahkan mereka kepadanya. Ar-Razzaq ditugaskan untuk mengirimkan mereka kepadanya. Kadang-kadang nama tersebut berlega-lega di dalam mindaku. Nama tersebut hampir menyebabkanku kehilangan nyawa ketika di istana Raja Azazel itu. Aku tidak berani melafaz ataupun menjemput nama itu kerana bimbangkan keselamatanku. Aku memulakan pencarian maklumat mengenai ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Aku membeli beberapa buah buku mengenai dirinya, tetapi belum sempat membacanya akibat kesibukan kerja dan kekangan masa. Aku juga teringatkan nama Allah. Raja Azazel telah beberapa kali menyebut nama itu di depanku sebelum ini. Apakah kaitan di antara Allah dan Muhammad? Okey, berakhir sudah cerita daripada Ahmad Akhlaqan ini. Ingat, anggaplah apa yang saya kongsikan ini sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya orang yang mengalami sendiri yang tahu akan kebenaran sesuatu kisah itu. Kita berjumpa di kisah akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.